Namun ketika ini, kita mahu mengetahui secara terperinci. Kita akan bersama wartawan Firdaus Azil yang akan memperincikan sedikit harga telur di pasaran pada ketika ini. Firdaus, pertama sekali ramai orang akan bertanya, kenapa harga meningkat secara mendadak dan hujungnya kenapa pula tidak cukup di pasaran? Okey, baik, terima kasih Jasmine. Seperti yang Jasmine sebutkan, di mana telur? Kita tahu bahawa masalah telur ini akan meruncing walaupun ada penguatkuasaan berdasarkan laporan-laporan dan sebagainya. Kalau boleh, saya juga sebelum itu kita nak memahami apakah jenis ini adalah satu infografik yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi kita bertanya jenis telur ayam yang dikawal harganya di bawah penentuan harga maksimum ayam dan telur ayam, kerana kita tahu di pasaran ada terdapat pelbagai jenis telur. Jadi kalau boleh kita nak tunjukkan bahawa telur yang dikawal harganya ialah, kalau boleh saya nak tunjukkan sini, ialah telur ayam dalam grade A, B dan C dalam kemasan papat. Jadi kalaulah anda menjumpa, anda akan tanya kenapa harga telur-telur ini yang dalam kategori telur ayam organik dalam kemasan paket, sebagai contoh telur masin, telur itik dan telur burung puyuh, mereka tidak ataupun ia tidak termaktub ataupun tidak dimasukkan di dalam kategori jenis harga maksimum yang dikawal oleh kementerian. Dan kalau boleh juga saya nak menyentuh juga mengenai, kita dah bercakap tentang telur, tetapi ini adalah, kalau boleh, ini adalah sedikit perbandingan yang mana ini adalah setakat hingga 12 Oktober 2022, yang mana ini adalah harga-harga pasaran yang perlu diikuti kerana sekiranya ada peniaga-peniaga yang menaikkan daripada harga. Sebagai contoh, di Semenanjung sebagai contoh, kalau kita bercakap tentang telur ayam grade A yang mana di ladang harga maksimumnya ialah 39 sen, borong ini adalah borong dan sebagainya. Dan juga ini sebenarnya adalah yang perlu diikuti. Tetapi kita juga nak ini adalah yang mana kita simplifikan sedikit, iaitu telur grade A sebagai contoh, untuk ladang harganya ialah 39 sen, harga borong ialah 42 sen dan runcit maksimum ialah 45 sen. Dan kalau kita lihat pula pada telur grade B, 37 sen untuk kategori ladang, kalau borong 40 sen dan harga runcit maksimum ialah 43 sen. Dan telur grade C, yang pasti kalau kita tahu perbezaannya ialah 35 sen, borong 38 sen dan kosong 41 sen untuk harga runcit. Saya juga tadi kawan kita Hasimi sebenarnya dia ada menceritakan tentang keadaan di pasaran. Saya juga menggunakan Twitter untuk kita mengetahui, saya bertanyakan adakah anda mengalami masalah kekurangan bekalan telur ayam di kawasan anda. Ada yang jawab sebagai contoh, banyak juga jawapan saya terima sebagai contoh, ada yang kata ya, kurang bekalan, harga melampau. Shah Alam, area Batu Tiga, bekalan masih seperti biasa, harga masih berpatutan. Di Perak, di kedai runcit ada telur grade AA sahaja, harga ialah RM18.60 untuk 30 biji. Kalau kita scroll lagi, ini sebagai contoh masih okey di Pulau Pinang. Tapi kalau bila saya scroll lagi, ya, area Cyberjaya dan Dengkir paling susah nak cari telur grade A. Kalau ada pun di kedai Aceh akan jual RM16 ke RM17 sepapan. Supermarket seperti Jaya Grocer dan Village Grocer jarang jual telur sepapan. Malah ada juga yang mengatakan bahawa ada setengah tempat yang memberi limit. Maksudnya ada pengguna hanya boleh membeli satu papan atau dua papan sahaja dan tidak boleh lebih daripada itu. Jadi kalau kita nak balik kembali kepada sini, kalau boleh saya nak kongsikan, jadi itu adalah realiti bagaimana di setengah tempat ada telur, ada yang cukupi, harga pun masih mengikuti harga kawalan, tapi di setengah tempat yang lain pula berbeza, ada yang kurang bekalan, ada yang setakat-setakat grade-grade ini saja dan harganya sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita, kalau boleh kita nak bertanya kembali kepada, sebagai contoh, ini adalah di bawah penguatkuasaan. Adakah kurang penguatkuasaan ataupun sebagainya, tetapi apa yang pasti untuk rakyat di luar sana, sekiranya anda mendapati ada yang tidak kena ataupun sebagai contoh harga bekalan telur kurang dan sebagainya, maka anda perlulah melakukan laporan kepada penguatkuasa. Dan kalau boleh juga saya nak menyentuh sedikit tentang inflasi keseluruhan, yang mana kita tahu tadi Jasmine dah sebutkan bahawa ia telah turun kepada 4.0% pada bulan Oktober. Ini adalah graf yang dapat lihat ada dua jenis, satu ialah inflasi keseluruhan, kalau ini adalah garisan merahnya, dan inflasi teras skala kanan. Kalau nak berbezanya, kalau boleh kita nak sebut bahawa inflasi teras telah meningkat sedikit kepada 4.1% berbanding pada September, iaitu sebanyak 4.0%. Tetapi pengiraan inflasi teras ia tidak termasuk dengan barangan yang harganya tidak menentu dan barangan yang harganya dikawal seperti barangan di bawah skim kawalan sebagai contoh. Dan peningkatan inflasi bulan ini, Jasmine, ini sebahagian besarnya disumbangkan oleh perkhidmatan dan barangan berkaitan makanan. Jadi kalau boleh saya nak kembalikan kepada Jasmine.
Baiklah, terima kasih Firdaus Azil. Sedikit kalau saya tidak faham mengenai bagaimana harga telur itu dikira dan sebagainya, saya sudah faham dan mungkin saya sendiri harus melakukan tinjauan di rumah saya nanti. Firdaus, terima kasih banyak atas laporan itu.